ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan manusia dan agama. Siapakah dia manusia sebenarnya? Walaupun manusia telah mengkaji dan mencari-cari tentang hakikat dirinya, tetapi mereka tidak dapat mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan hakikat kejadian mereka. Yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang bermakna, tidakkah Allah yang mencipta sekalian makhluk? Dialah yang maha halus urusan tadbir. Unsur-unsur kejadian manusia ini bermula dari jasmaniah. Di dalam Al-Quran, dia menyebut kejadian manusia ini dari minal ma, dari air, kemudian dari turab. Di dalam Al-Quran mengatakan dari sulalatin min tin, min at-tinil lazib, min hama'im masnun, min salsalin kal fakhar, minal ard. Maknanya Allah menjadikan manusia ini dari minal ma, dari air, min turab, dari tanah, debu, min sulalati min tin, dalam ayat yang lain, yaitu dari pati tanah, min at-tinil lazib, dari tanah liat, min hama'im masnun, dari tanah yang berbau, min salsalin kal fakhar, dari tanah keras seperti tembikar, minal ard, dari bumi. Kemudian apabila Allah Ta'ala mencipta anak cucu Adam ni diciptakan dari sulalatin min ma'in mahin, dari air yang hina. Wa qad khalaqakum atwar, dijadikan kamu berperingkat-peringkat. Peringkat macam mana? Iaitu di dalam surah Mu'minun, iaitu dari alaqah, kemudian dia menjadi mudghah, kemudian dia jadi izaman, tulang, kemudian dia jadi lahma, itu daging, kemudian dijadikan khalqan akhar, yaitu ciptaan yang lain. Faiza sawaitu, kemudian dia menyempurnakan penciptaan itu. Kemudian faiza sawaitu, maka apabila dah sempurna dah,
wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Mana dia? Kemudian apabila aku, iaitu Allah, menyempurnakan kejadiannya serta aku siapkan padanya ruh dari ciptaan aku, maka hendaklah kamu sujud kepada Allah. Surah Al-Hijr ayat 29. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia dari tanah, daripada manusia Adam daripada tanah, kemudian daripada zuriat Adam tadi dijadikan daripada mimma'i mahin, dari air yang hina, iaitu air pani. Kemudian disempurnakan kejadian itu, maka dimasukkan roh. Apabila dimasukkan roh, jadilah manusia. Dan apabila jadi manusia, maka ada satu tanggungjawab yang mereka kena laksanakan, iaitu tanggungjawab sebagai seorang Islam, iaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Segala peraturan yang perlu diikuti semuanya berpandu kepada Al-Quran, dan meninggalkan segala larangannya, itu apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul hendaklah diikuti, dan apa yang dilarang hendaklah dihentikan. Tugas manusia di atas muka bumi ini ialah menjadi khalifah. Menjadi khalifah di atas muka bumi ini dengan melaksanakan akidah dalam diri mereka, melaksanakan akhlak, melaksanakan ibadah, dan melaksanakan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Itulah tugas khalifah di atas muka bumi ini. Seterusnya, kita melihat apakah yang terdapat di dalam ajaran Islam yang kita kena laksanakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Di dalam surah Nisa ayat 3, Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku, iaitu Allah, telah rela akan Islam itu menjadi agama kamu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Makna dia, wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam tu secara keseluruhan. Maknanya, orang-orang Islam apabila dia mengaku dia beragama Islam, dia kena mengambil Islam tu secara kafah, seluruhnya, tak boleh tinggal walaupun satu. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, hendaklah diterima dan diamalkan sepenuhnya, tidak ada pengecualian. Ada setengah orang kata dalam Islam ni bersederhana. Bukan maksud bersederhana itu mengambil sedikit-sedikit meninggal yang lain. Yang dikatakan sederhana itu jangan melampau, jangan berlebih sangat. Misalnya sembahyang sampai tak berhenti-henti, ataupun berpuasa sampai tidak mau berbuka langsung, itu yang dipanggil melampau. Kemudian nak
Yang dikatakan sederhana tu puasa kemudian berbuka kan. Tapi kalau dalam Islam, kalau apa yang Allah perintah itu kena laksana semua. Bukanlah maksudnya bila kita melaksana semua tu jadi melampau, tidak. Maknanya itu adalah perintah Allah. Perintah Allah supaya melaksanakan keseluruhan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengetahui apakah yang diperintahkan oleh Allah Taala, kena belajar. Seperti mana Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maknanya Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dengan darjat. Jadi untuk melaksanakan Islam keseluruhan, manusia kena belajar. Manusia tidak boleh mengikut hawa nafsu dengan mengikut kata-kata orang, tak boleh. Dia kena buka Al-Quran, baca Al-Quran apa yang Allah perintahkan. Kalau setakat hafal saja tak jadi. Dia kena baca dengan makna dia, dan dia baca hadis macam mana Rasulullah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Dan jangan sekali-kali memisah-misahkan antara ayat ini dengan ayat yang lain. Kena laksanakan keseluruhan. Wallahu a'lam.